Salam sejahtera kepada Puan Nurul Ain, Dr. Nazuha dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya Tang Elastan Shani akan membentangkan dua aktiviti fizikal prasekolah, iaitu aktiviti motor halus dan juga aktiviti motor kasar yang sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam prasekolah. Namun begitu, aktiviti-aktiviti ini boleh diubah sesuai mengikut tahap perkembangan murid masing-masing. Kedua-dua aktiviti ini adalah berasaskan tema warna, kerana warna merupakan elemen yang paling dekat dalam kehidupan harian kanak-kanak. Melalui kedua-dua aktiviti ini, kanak-kanak bukan sahaja boleh bermain, tetapi mereka juga boleh belajar, mengenal dan juga membezakan warna dalam kehidupan mereka dengan lebih berkesan. Baik, sekarang marilah kita mulakan dengan aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti motor halus yang dinamakan pasu bunga warna-warni. Jadi, bahan yang dipilih adalah cardboard, straw, kertas bunga yang telah dilaminat dan juga dawai bulu dan juga penjepit baju. Jadi, dari segi pemilihan bahan-bahan seperti ini adalah sangat sesuai kerana ia sangat ringan, selamat dan juga mudah dikendalikan oleh kanak-kanak prasekolah. Selain itu, pemilihan bahan seperti ini juga sesuai kerana ia berwarna-warni dan boleh digunakan semula dan sekaligus menjadikan ia sangat sesuai dalam aktiviti pembelajaran di prasekolah. Dari segi cara permainan, guru akan menyediakan beberapa kad template yang mempunyai susunan warna bunga yang berbeza. Lepas tu, kanak-kanak akan diminta untuk memilih satu template yang mereka suka. Contohnya saya pilih yang ini. Kita boleh nampak yang pertama adalah warna merah jambu, yang kedua adalah warna ungu, yang ketiga adalah warna orange, warna biru dan juga warna hijau. Jadi sekarang saya akan guna tangan untuk memasuki warna yang tepat dan sama dengan kad template tersebut. Okey, pertama kita boleh masukkan warna merah jambu ke dalam straw yang pertama. Diikuti oleh yang kedua, saya akan masukkan warna ungu. Yang ketiga, saya akan memasuki warna orange ke dalam straw ini. Yang keempat, warna biru. Dan yang terakhir adalah warna hijau. Okey, setelah selesai satu kad template, guru boleh memberikan template yang lain untuk kanak-kanak supaya mereka boleh mencuba lagi dan juga mengukuhkan kemahiran mereka. Untuk meningkatkan kesukaran aktiviti ini, guru boleh kanak-kanak tidak lagi menggunakan tangan tetapi menggunakan penyepit baju. Penyepit baju ini mereka akan main macam ni. Contohnya saya kena masukkan yang warna ni ke dalam straw pertama. Saya akan macam ni. Lepas tu saya kena masukkan ke dalam straw. Okey. Yang lain pun sama. Jadi aktiviti melalui penggunaan penyepit ini, dia boleh membantu kanak-kanak untuk menguatkan otot jari mereka serta meningkatkan koordinasi mata dengan tangan mereka dalam aktiviti ini. Jadi inilah aktiviti motor halus yang pertama saya. Seterusnya, aktiviti ini mempunyai beberapa kekuatan. Antaranya ialah ia boleh membantu perkembangan motor halus kanak-kanak. Dan dia juga boleh membantu meningkatkan kemahiran mengenal warna dan juga memadankan warna kanak-kanak serta melatih fokus mereka dalam sesuatu aktiviti. Seterusnya, bahan yang digunakan ini juga mudah disediakan dan juga praktikal untuk digunakan dalam sesuatu bilik belajar. Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan dalam aktiviti ini. Yang pertama, kanak-kanak mungkin memerlukan masa yang lebih untuk memahami arahan ataupun cara permainan ini. Dan aktiviti ini juga memerlukan bantuan daripada guru, terutamanya dalam peringkat lanjutan yang menggunakan penyepit baju itu. Seterusnya, dawai bulu ini yang mudah diubah bentuk dan bayangkan
kanak-kanak yang nakal dalam kelas dia akan asyik mengubah bentuk tu, dan guru perlulah membentukkan shape ini supaya aktiviti boleh menjadi lancar dalam setiap kali aktiviti ini dijalankan. Jadi ini akan mengambil masa juga. Dari segi kepentingan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran, penggunaan bahan mawjud ini adalah sangat sesuai kerana ia membolehkan kanak-kanak untuk belajar secara lebih konkret dan menyeronokkan. Malah bahan ini dia juga mempunyai potensi kebolehpasaran kerana bahan ini dia mudah disediakan dan juga dia boleh menjadikan satu kit pembelajaran di prasekolah yang mudah dan cost efektif. Sekarang saya akan menerangkan aktiviti motor kasar saya yang dinamakan gerak ikut warna. Jadi bahan yang digunakan dalam aktiviti ini ialah kad warna dan juga audio sebagai rangsangan. Jadi bagi cara permainan, setiap kanak-kanak akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Ikutlah bilangan kanak-kanak dalam kelas tersebut. Jadi setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada 3 orang minimum dalam setiap kumpulan. Jadi setiap kumpulan akan menghantar satu wakil untuk mendatang depan dan memilih satu warna yang mereka suka. Dan di bahagian belakang kad warna ini, dia terdapat beberapa pergerakan yang telah ditetapkan. Contohnya, lari di tempat, angkat tangan tinggi-tinggi, lompat 2 kali, pusing 1 kali, urut bahu kawan perlahan dan juga cangkung 3 kali. Jadi, semasa aktiviti dijalankan, guru akan memainkan audio dan audio tersebut akan menyebut warna dengan susunan yang berbeza. Contohnya, dia akan menyebut warna merah. Jadi, kumpulan warna merah, dia semua ahli kumpulannya hendaklah cangkung 3 kali. Dan manakala apabila dia menyebut warna biru, semua ahli kumpulan warna biru hendaklah urut bahu kawan perlahan. Jadi ini secara langsung akan melibatkan interaksi antara kanak-kanak. Dan namun apabila audio tersebut menyebut warna yang tidak terdapat dalam kad warna ini seperti hitam ataupun putih, maka semua ahli kumpulan ataupun semua kanak-kanak hendaklah bertepuk tangan. Jadi sekiranya ada kanak-kanak yang tidak dapat membuat pergerakan yang berkaitan ataupun gagal, mereka hendaklah tampil ke hadapan kelas untuk menari sebagai satu hukuman kecil macam itu. Okey, jadi inilah penerangan untuk aktiviti motorkar saya. Sekarang saya akan buat satu demonstrasi untuk aktiviti motorkar saya. Dan di sini saya adalah menjemput 4 rakan saya untuk membuat demonstrasi aktiviti ini bersama saya. Jadi pertama sekali, setiap kumpulan ada 1 orang saja disebabkan oleh kekurangan orang. Tapi tadi saya dah sebutkan setiap orang minimum ada 3 ahli kumpulan. Okey, jadi sekarang setiap wakil kumpulan kena memilih satu warna untuk kumpulan masing-masing. Okey, sekarang semua kumpulan tadi dah dapat satu kad warna masing-masing dan mereka boleh tengok yang bahagian belakang kad warna tersebut mempunyai pergerakan yang telah ditetapkan. Jadi sekarang boleh cuba tak menyebut apakah pergerakan yang telah anda dapat? Cangkung 3 kali. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pusing 1 kali. Urut bahu kawan perlahan. Baiklah, sekarang aktiviti akan mula dan guru akan memainkan audio ini yang akan menyebut warna dengan susunan yang berbeza. Dan setiap kumpulan hendaklah membuat pergerakan yang telah ditetapkan. Jadi kita akan mula sekarang. Merah. Hijau. Biru. Jingga. Merah muda. Hitam.
sahaja untuk aktiviti ini. Tapi tadi rakan saya Ko yang berwarna hijau tu dia membuat pergerakan yang salah kan. Jadi dia akan ada mempunyai satu hukuman yang kecil, iaitu nanti dia akan tampil di hadapan kelas untuk menari macam tu. Jadi ini macam satu elemen untuk menambah keseronokan aktiviti ini lah. Jadi itulah sahaja bagi aktiviti saya. Sekian, terima kasih. Aktiviti ini mempunyai beberapa kekuatan dari segi perkembangan motor kasar kerana dia telah melibatkan penggunaan otot-otot besar melalui pergerakan seperti melompat, berpusing ataupun bergerak secara aktif. Selain itu, aktiviti ini dia juga dapat meningkatkan reaksi pantas, fokus dan juga kerjasama antara kanak-kanak dalam setiap kumpulan. Penggunaan audio sebagai aplikasi digital turut boleh menarik perhatian kanak-kanak dan juga boleh menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dalam aktiviti motor kasar ini. Antaranya adalah kemungkinan besar suasana kelas akan menjadi sedikit bising dan juga aktiviti ini memerlukan ruang yang mencukupi sebab dia adalah satu aktiviti berkumpulan. Selain itu, jika guru hanya menggunakan satu jenis audio, kanak-kanak akan mudah cepat bosan apabila aktiviti diulang. Jadi, guru boleh menyediakan beberapa jenis audio dengan sebutan susunan warna yang berbeza ataupun secara songsang supaya aktiviti ini akan lebih menyeronokkan. Secara keseluruhannya, kedua-dua aktiviti ini menggunakan bahan yang sangat sesuai dari segi jenis, ciri dan juga keselamatan serta mampu menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan juga holistik. Selain itu, penggunaan bahan yang menarik dan juga aplikasi digital tersebut juga boleh meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sekaligus boleh menjadikan aktiviti tersebut menjadi lebih menyeronokkan dan juga bermakna. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.